Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain mabadu. Oke, tuan-tuan dan puan-puan semua, insyaallah hari ini kita berjumpa kembali untuk memudahkan satu soalan yang sebenarnya ramailah orang mempersoalkanlah satu soalan, iaitu kenapa Encik Agus harga kelas dia sampai 1200 lah macam tu kan. Kenapa dia nampak mahal macam tu. Orang banyak yang bagi soalan macam ni. Dan sebenarnya kalau saya boleh bagi jawapan, bahawa kelas saya ni sebenarnya bukan kelas yang termahal. Ada chef lain daripada tempat lain jugalah yang harga dia lagi mahal. Tapi saya hari ni saya akan dedahkan kenapa harga kelas itu sampai RM1,200 lah. Lepas tu kenapa kelas private dia, kelas personal dia sampai mencecah RM5,000. Jadi apa sebenarnya keistimewaan dia? Mesti kan ada harga, ada keistimewaan yang kita boleh dapat lah dengan harga yang berbaloi lah dengan kualiti yang kita akan dapat lah. Okey, saya akan dedahkan ada beberapa poin. Pertama, resepi yang saya bagi dalam kelas roti Jepun ni memang bukan resepi biasa-biasa lah. Jadi resepi ni adalah resepi hasil research saya. Hasil saya buat uji kaji di atas 10 tahun. Jadi saya kena pusing-pusing lah mana-mana tempat, mana-mana kedai bakery, kedai-kedai roti yang famous lah dekat sana. Saya kena beli roti itulah. Jadi selepas roti itu dah saya beli, saya balik rumah. Lepas tu saya pergi kedai bekalan. Lepas tu saya belilah. Saya beli bekalan-bekalan apa saja yang diperlukan. Okay, lepas tu saya balik rumah. Lepas tu barulah bermula kajian dia atau bedah siasat lah bahasa kita kan. Jadi bedah siasat ni uji kaji terhadap produk tersebut. Okey, jadi macam mana saya dalam masa lebih kurang 10 tahun lebih ni buat uji kaji terhadap satu jenis roti. Lepas tu dekat banyak bakery jugalah. Jadi dekat banyak kedai roti. Lepas tu roti tu kita koyak. Lepas tu saya rasalah lebih kurang apa ni, berapa dia letak garam, berapa dia letak gula, dia guna margarin ke, dia guna butter macam tu. Lepas tu dia letak apa lagi lah ni, bekalan-bekalan yang ada di dalam roti. Lepas tu cara buat dia, ini straido ke atau cara tangzong, macam tu. Okey, dan selepas saya rasa, lepas tu baru saya tulislah resepi dia. Ni lebih kurang roti yang satu kedai ni, garam dia berapa gram, lepas tu gula dia berapa gram lah, macam tu. Selepas tu baru saya mulakan untuk praktikal untuk roti yang terbabit ni lah. Jadi saya buat macam tu sekali, dua kali mungkin mungkin tak sesuai. Lepas tu saya tukar lah balik lah sukatan dia lah. Jadi tukar balik, kadang fail, try lagi, kadang fail, try lagi, kadang fail. Memang saya boleh jujur memang dia bukan senang macam tu. Jadi penat dia banyak dan belum mesti berjaya. Jadi satu dua kali mesti lambat jugalah untuk dapat resepi yang betul-betul lah. Mungkin selepas kita dapat resepi dia ni, tapi takkan 100% sama. Tapi at least kita boleh menghampiri rasa roti yang kita nak bedah siasat yang tersebut lah. Jadi kalau kita dikira-kira memang kos dia banyak lah ni. Pasal apa? Tak cukup sekali lah. Kadang untuk dapat satu resepi tu at least boleh 12 kilo tepung sampai 25 kilo tepung untuk dapat satu resepi saja. Okay, imagine lah kalau 1 kilo tepung tu berapa kos dia. Lebih kurang RM20 lah kalau yang sedap roti dia. Kalau kita yang RM20 ini, kalau kita kali 10 saja dah 200 lah 200. Kalau 25 kilo bermakna RM500 untuk dapat satu resepi saja. Itu baru belum mesti berjaya. Jadi kena try lagi sampai berjaya. Jadi research ni bukan setahun 2 tahun. Boleh sampai 5 tahun, kadang boleh sampai 10 tahun. Pasal kenapa lama? Poin kedua iaitu research dia saya buat dekat 3 negara. Jadi dekat Indonesia,
dekat Singapura dengan dekat Malaysia lah. Jadi saya pusing-pusing lah 3 negara ni. 3 negara ni masuk mana-mana negeri dekat sana, lepas tu try lah. Jadi memang habis banyak lah, habis kos hotel, tambang, taksi lagi, lepas tu beli bekalan tempatan. Yang kadang-kadang ni kita bawa balik ni kadang masalah lah, custom ni kadang-kadang dia check, dia buka lah, dia koyak lah plastik tepung tu lah. Memang bukan dadah lah kan, pasal ini tepung lah. Jadi itu yang buat dia kos dia jadi mahal sangat lah untuk dapat resepi yang sedap tu. Jadi memang resepi yang saya bagi dekat kelas ni bukan resepi daripada Google, bukan resepi daripada YouTube, bukan resepi daripada kedai-kedai roti, kedai-kedai buku yang dekat sana ada resepi-resepi roti. Bukan semualah. Jadi kena siasat betul-betul lah. Lepas tu poin ketiga adalah research ni membabikan tepung daripada 14 negara. Jadi bukan setakat dekat 3 negara ni saja saya guna tepung yang ada daripada asal negara yang terbabit, tetapi juga daripada negara-negara lain lah, macam USA atau Amerika Syarikat, lepas tu Canada, lepas tu UK atau British, tepung-tepung dari British, lepas tu tepung-tepung dari French atau Perancis, lepas tu tepung-tepung daripada Japan atau Jepun, lepas tu tepung-tepung daripada Korea, Taiwan, Turki, Sri Lanka, lepas tu ada lagi tepung daripada Thailand, Indonesia, Australia, Singapura, dan mesti tepung-tepung daripada Malaysia lah. Jadi tepung-tepung daripada 14 negara ni saya buat research, buat kajian ni untuk resepi kelas roti Jepun ni nanti hasil dia macam mana. Jadi awat saya pilih daripada negara-negara ni yang tepung yang ada lah dekat 3 negara ni senang kita nak dapat. Tapi memang majoriti tepung ni senang kita dapat dekat Singapura. Singapura ni satu negara, dia kecil tapi tepung dekat sana semua ada lah. Ada semua daripada banyak negara, ramai negara, diorang jual tepung dekat sana. Jadi senang nak buat kajian lah. Jadi dengan tepung-tepung ni kita tahulah, tepung USA karakteristik dia macam ni, lepas tu tepung Canada macam ni hasil dia, tepung UK macam ni, tepung Taiwan macam ni. Dan dekat kelas memang saya dah buat note bahawa jangan tukar bekalan. Jangan tukar bekalan. Kerana apa? Kerana nanti akan membuat hasil dia tak berapa sedap macam resepi asal dia lah. Jadi dekat kelas saya akan dedahkan, saya akan bagi tahu resepi-resepi itu kena guna tepung jenama apa, instant yeast jenama apa, bread and buffer jenama apa, susu serbuk dia jenama apa, semua ada jenama. Jadi kerana jenama ni ada kesan kepada hasil jadi roti nantilah. Jadi kajian-kajian yang lama ni membuat hasil dia memang betul-betul boleh kita pertanggungjawabkan. Jadi di poin keempat, peserta kelas diorang akan terima resepi tu bersih, tak payah research, tak payah penat, tak payah buang wang lagi banyak kan, sampai berpuluh-puluh ribu ringgit untuk dapat satu resepi. Jadi dekat kelas roti Jepun at least minimum ada lebih kurang 16 resepi yang saya bagi. Untuk kelas roti Jepun 1, roti Jepun 2 tu lebih kurang 24 resepi dari 4 grade lah. Jadi tu alasan kenapa kelas roti Jepun ini dia nampak mahal. Tapi sebenarnya tak mahal lah. 1,200 ni kalau kita kalau kita buat kajian pun tak cukup lah. Mesti lebih. Jadi memang untuk buat kajian ni memang habis di atas RM50,000 lah. Kita pusing-pusing dalam 10 tahun ni pun lebih mesti. Ya lebih kurang lah hampir RM100,000 ada untuk buat research kajian ni untuk dapat resepi yang terbaik. Dan Alhamdulillah confirm dia ijma' 3 negara ni, alumni dari 3 negara, 4 negara sebenarnya dengan termasuk Brunei Darussalam, itu hasil roti memang terbaik. Jadi sampai saya boleh buat cabaran siapa yang dapat resepi lagi sedap daripada apa yang saya ajar, itu hampa dapat gratis, dapat percuma lah join kelas saya lah. Macam tu. Jadi kelas Jepun ni memang betul-betul kelas yang kita boleh buat cabaran lah. Jadi roti-roti yang famous tu masih kalah sedap dengan apa yang kita buat lah. Lepas tu peserta
yang ikut daripada kelas roti Jepun ni, yang tak ada asas langsung, selepas join kelas 2 hari atau diorang join kelas sampai ada yang 4 hari, diorang confirm boleh mahir buat roti. Diorang confirm boleh tahu rahsia-rahsia tu. Jadi bila diorang pergi kedai roti Jepun yang ada dekat satu negeri, depan dah tahu, ni saya tahulah rahsia resipi dia. Yang ni macam ni cara dia bentuk lah. Yang ni dia letak dia buhinti apa, dia dah tahu semua macam tu. Best kan? Tak payah kita buat kajian-kajian lagi untuk dapat resipi-resipi sedap tu. Join kelas 2 hari saja dah confirm, dah mahir, dah pandai, dah buat roti, dan boleh menjana pendapatan lah. Alumni saya yang dapat penjana pendapatan sampai 20,000 tu dah biasa dah. Dah banyak alhamdulillah. Dan banyak yang dah ada kedai roti, dan ada juga yang mengajar juga sampai ke Jepun. Ada orang sampai mengajar sampai ke Dubai ya, Uni Emirat Arab. Jadi alhamdulillah ilmu ni ada bermanfaat jugalah daripada harga dia. Jadi kalau kita fikir-fikir, harga 1,200 ni murah lah, berbanding kita buat kajian sampai 10 tahun habis 100,000. Kan tak berbaloi lah, 100,000 lah, ni mahal sangat lah kan. Jadi dengan RM1,200 saja, hampa dah dapat semua rahsia roti. Apa yang kita nak tahu, semua teori akan didedahkan dekat kelas, dan tak ada sebarang rahsia langsung. Okey, itu dulu dari saya. Kalau ada soalan-soalan lagi, boleh WhatsApp saya di dekat +62 857 3777 0490. InsyaAllah semua WhatsApp masuk, saya akan reply segera. Dan insyaAllah selepas daripada PKP ni, kita boleh buka kelas balik lah. Okey, itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.